Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 91. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 92 dan ayat berikutnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, ayat 92 dan ayat 93 nanti, ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita balasan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan, sama ada pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja ataupun pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 92, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Baik, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 92 ini tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan, dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Ya. Ayat ini merupakan tegahan keras daripada Allah Ta'ala bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Nyawa orang beriman itu amat sangat berharga, amat sangat tinggi kedudukannya, sehinggakan tidak harus bagi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan, dia membunuh orang mukmin yang lain. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, melainkan dalam tiga perkara. Kalau dalam tiga perkara ini dibolehkan. Pertama, an-nafsu bin nafsi, kerana dia membunuh orang lain. Sebagai hukuman bagi dia, maka dia dibunuh balik. Yang kedua, as-saybuz zani, janda yang melakukan zina. Dia sudah pernah berkahwin, kemudiannya dia berzina, maka hukuman dalam Islam dia kena direjam, dibunuh. Yang ketiga, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad daripada agama Islam.
Lain daripada itu tak boleh. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan, tak boleh membunuh orang beriman. Ya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW ada bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin mu'min. Ya. Dalam pandangan Allah Ta'ala, hilang seluruh dunia ini itu lebih mudah, lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada membunuh seorang mukmin, daripada membunuh seorang yang beriman kepada Allah. Maka kalau ada seseorang yang membunuh orang lain, kalau ada seorang yang mengaku beriman kemudian dia membunuh orang yang beriman yang lain, maka sesungguhnya telah pun hilang iman daripada dia. Maka wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan, dan tidak harus bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Ini kata Al-Imam As-Sa'di menunjukkan bahawa mustahil seorang mukmin membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Dan bentuk ayat Allah Ta'ala ni kata beliau, fi hadha ikhbaru bi syiddati tahrimihi. Susunan ayat ini menunjukkan betapa haramnya melakukan pembunuhan. Maka membunuh orang beriman itu dalam satu riwayat dosa paling besar kedua. Akbarul kabair asyirku billah. Dosa paling besar ialah mensyirikkan Allah. Di bawah daripada mensyirikkan Allah Ta'ala ni ialah qatlun nafsi, membunuh orang, membunuh jiwa yang tidak bersalah, ya. Wa annahu munafin lil imani asyaddu munafatan, dan pembunuhan itu menafikan keimanan dengan penafian yang sangat kuat. Maka kalau ada seseorang membunuh, sesungguhnya iman dah tak ada pada diri dia. Wa innama yasduru dhalika imma min kafir aw min fasiq. Maka yang melakukan pembunuhan kepada orang beriman dengan sengaja itu, kata Imam As-Sa'di, dua kemungkinan saja. Kalau bukan orang kafir ataupun orang fasik. Qad naqasa imanuhu naqsan 'aziman, yang mana keimanannya telah berkurang dahsyat, ya. Maka fa innal iman as-sahih, sesungguhnya keimanan yang benar, keimanan yang lurus yang ada pada diri seseorang, yamna'ul mu'min min qatli akhihi, maka keimanan dia tu akan melarang dia, menghalang dia daripada membunuh saudaranya. Kalau betul iman tu ada dalam diri seseorang, maka keimanan tu akan menghalang dia daripada membunuh saudara mukmin dia yang lain. Ya. Sebab tu pada ayat ni Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan, tidak mungkin seorang yang beriman membunuh mukmin yang lain. Maka kalau ada seorang yang mengaku beriman membunuh orang lain, itu sebenarnya keimanan telah pun hilang daripada diri dia. Namun Allah Ta'ala kecualikan illa khata'an, kecuali dengan tidak sengaja. Jadi yang dinafikan Allah Ta'ala tu, yang diharamkan dengan sangat keras itu, yang menafikan keimanan itu tadi, ialah orang yang membunuh, orang mukmin membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, ya. Tetapi boleh berlaku khata'an, membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh dengan tidak sengaja ni maksudnya apa? Pertama, dia tak ada maksud nak membunuh, nak bunuh orang. Misalkan dia baling batu, dia baling batu ni bukan nak baling orang. Katalah dia nak baling sesuatu, nak baling buah ke, nak baling burung ke, haiwan ke, tiba-tiba batu tu mengenai orang yang beriman, meninggal, qadarullah meninggal, maka itu masuk pembunuhan dengan tidak sengaja, ya. Atau kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, misalkan seseorang dia menghukum orang lain, yang mana kebiasaannya kalau dihukum macam tu orang tak akan mati, tiba-tiba mati, itu pun masuk kategori khata'an, membunuh dengan tidak sengaja. Contohnya kalau orang ditampar, ya, ini secara amnya lah, kalau orang ditampar dengan tamparan yang biasa, selalunya tak meninggal kan,
Tapi ni dia tanpa meninggal terus. Tak ada niat pun dia nak membunuh. Maka itu disebut sebagai membunuh dengan tidak sengaja. Ya, atau mungkin dalam konteks kita sekarang, kita di jalan raya, ya, kita bawa kereta, tiba-tiba kita langgar orang. Kita tak sengaja, qadarullah dia meninggal. Ya, qadarullah meninggal. Maka itu masuk kategori khata'an. Jadi yang ada kemungkinan bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain tu hanya kerana tidak sengaja. Kalau sengaja, itu tak mungkin dilakukan orang beriman. Maka kalau ada orang beriman melakukannya dengan sengaja, itu maknanya keimanan dah hilang daripada diri dia. Seandainya keimanan tu betul ada pada diri dia, dia tak akan mungkin membunuh orang lain, orang yang beriman. Ya. Maka dalam dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebutnya, min ajali dhalika katabana ala bani Israel anna man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Sesiapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa. Wa man ahyaha, tetapi sesiapa yang membiarkan satu jiwa hidup, faka'annama ahya an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia membiarkan seluruh manusia ini hidup. Ya, jadi nyawa orang beriman tu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Lalu bagaimana sekiranya seorang mukmin membunuh mukmin yang lain tetapi dengan tidak sengaja? Dia tersalah, tak ada maksud pun nak membunuh tu. Maka Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Kalau berlaku pembunuhan dengan tidak sengaja dari seorang mukmin kepada mukmin yang lain, maka ada dua hukuman yang mesti dia lakukan, atau salah satu daripada keduanya. Ya, maka kata Allah, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah dia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diah, denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahli keluarga si mati. Ada dua perkara yang mesti dia lakukan. Ya, pertama, sebelum kita bahaskan tentang dua perkara ini, dalam Islam, kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, itu secara amnya dimaafkan. Maka Nabi SAW ada sebut dalam hadis, rufi'al qalam, pena diangkat, pen diangkat, maksudnya tidak dituliskan. Pertama, anil khata', dari sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kita buat kesalahan tapi kita tak sengaja, tak dituliskan, artinya tak ada balasan apa-apa. Anil khata', yang pertama kerana kita tersalah ataupun tak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, kerana kita terlupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, kerana kita dipaksa. Secara amnya dalam syariat, kalau kita tersalah tak sengaja, kita lupa ataupun kita dipaksa, ini tidak ada hukuman apa-apa. Tetapi dalam kes pembunuhan, walaupun tak sengaja, ia tetap ada hukuman, ada kafarah, walaupun kita tak sengaja. Ini menunjukkan, kata para ulama, betapa tingginya nilai nyawa seorang yang beriman di sisi Allah. Ya, selalunya kalau kita tersalah dalam Islam tak dihukum, kalau kita tak sengaja tak dihukum. Tapi dalam kes pembunuhan, walaupun tak sengaja, tetap ada hukuman dia, tetap ada kafarah yang mesti dilaksanakan. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan jiwa dalam Islam. Maka syariat ini datang, salah satu daripada tujuan utama syariat ni ialah hifzun nafs, untuk menjaga jiwa ni. Maka Allah Ta'ala tak suka orang yang membinasakan jiwanya atau membinasakan jiwa orang lain. Maka Allah Ta'ala mengatakan
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maka orang kalau dia membahayakan nyawa dia, itu haram hukumnya dalam Islam. Ya. Kenapa isap rokok misalkan dihukumi haram? Kerana itu membahayakan diri sendiri. Allah sayang dengan kita, lalu kita nak binasakan diri sendiri, haram hukumnya. Membinasakan jiwa orang lain pun haram. Jadi membinasakan diri sendiri pun haram, membinasakan jiwa orang lain pun haram. Maka syariat ni datang, salah satu daripada tujuan utama syariat ni untuk melindungi jiwa manusia ni. Maka apabila bertembung antara nyawa manusia dengan ibadat atau syariat, pasti nyawa yang diutamakan berbanding syariat. Ya? Kenapa? Kerana lebih tinggi nilai nyawa manusia, memelihara nyawa manusia. Saya bagi contoh. Allah Ta'ala syariatkan kita puasa, kan? Tapi kalau puasa itu mengancam nyawa, mana yang diutamakan? Puasa atau menjaga nyawa? Menjaga nyawa diutamakan. Maka dalam Quran Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sedang sakit ataupun musafir, kalau kamu paksakan puasa, boleh nyawa kamu melayang, boleh nyawa kamu tidak terjaga, maka silakan untuk berbuka. Kamu qada je pada hari-hari yang lain, kata Allah. Maknanya nyawa dalam konteks itu lebih diutamakan untuk dijaga berbanding syariat puasa. Ya, contoh yang kedua, khinzir, babi, itu haram. Tapi bila mana bertembung dengan menjaga nyawa, maka menjaga nyawa yang diutamakan. Maka Allah Ta'ala sebut, faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Kalau ada seseorang yang berada dalam keadaan yang kritikal, tak ada makanan kecuali makanan yang haram ni, maka dia boleh untuk menikmatinya demi untuk menjaga nyawa. Misalkan ada orang masuk ke dalam hutan, dia hanya bawa air 1 botol saja. Ya. Pada ketika itu air ni dia nak gunakan untuk berwuduk. Tapi dalam perjalanan dia rasa dahaga sangat. Kalau dia tak minum, mungkin dia akan pengsan kerana dahaga sangat. So apa yang diutamakan ketika itu? Air itu digunakan untuk berwuduk atau minum? Minum. Maka ketika mana syariat bertembung dengan nyawa manusia yang mesti diutamakan. Ya. Gitulah dalam Islam. Oleh kerana itu, kalau berkaitan dengan nyawa, walaupun pembunuhan itu berlaku kerana tak sengaja, tetap wajib untuk melakukan kafarahnya. Ada hukumannya. Apa hukuman pertama? Hukuman pertama kata Allah, fatahriru raqabatim mu'minah. Pertama, memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ya, memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dekat sini Allah Ta'ala menegaskan mu'minatin, mesti beriman. Oleh kerana itu, hamba sahaya yang kafir, ya, hamba sahaya yang tak beriman kepada Allah tak boleh. Kenapa mesti mukmin? Kerana yang dibunuh ini orang beriman. Kenapa mesti membebaskan hamba sahaya? Kerana kita telah menghilangkan nyawa orang beriman, maka kita mesti membalasnya dengan memberikan kebebasan kepada orang beriman, iaitu hamba sahaya. Hamba sahaya itu dalam satu ayat dikatakan seumpama mati. Kenapa? Mereka walaupun hidup tapi tak ada kebebasan. Maka merdekakan hamba sahaya. Zaman dulu ada hamba sahaya. Macam mana nak memerdekakan hamba sahaya ni? Beli kepada tuan dia, bayar berapa harga, lepas tu bebaskan dia. Dia merdeka. Ya.
Jadi nyawa yang hilang itu diganti dengan kebebasan nyawa seorang yang beriman, yang asalnya dia adalah seorang hamba sahaya. Ini mesti dilakukan, ya. Yang kedua, wadiyatum musallamatun ila ahlihi. Yang kedua ialah membayar diat. Diat ini kalau kita sebut semacam ganti rugi, ganti nyawa lah. Ya, apabila seseorang terbunuh walaupun kita tak sengaja, mesti ahli keluarga dia kecil hati, mesti ahli keluarga dia rasa berat hati, mungkin saja mereka marah, mungkin saja mereka emosi. Maka perlu untuk menenangkan mereka supaya mereka menerima, perlu untuk membayar diat. Diat ni berapa dia? Diat ni kalau zaman dulu, zaman Nabi, ada kalanya 100 ekor unta. Dalam satu riwayat dinyatakan 100 ekor unta. 100 ekor unta tu banyak tu. Ya, banyak tu. Kita sebut sajalah, kita umpamakanlah misalkan seekor unta tu, ya, kita umpamakan saja seekor unta tu katalah harga dia dalam 8,000, ya. Umpamakanlah harga dia dalam 8,000. Ni contoh saja ni, ya. Mungkin boleh mencecah 10,000, ya. Kita sebut sajalah 8,000 contoh dulu seekor unta. Kalau 100 ekor, itu maknanya dah 800,000. 800,000. Bukan sikit-sikit tu. Ya. Ini kalau kita ikutkan dalam satu riwayat yang mana Nabi suruh bayar dengan 100 ekor unta. Kalau sekarang ni misalkan kita sebut seekor unta tu RM8,000, ya, lembu saja dah cukup tinggi, ya. Lembu mungkin dalam dalam 5,000 lah kot, ya. Kita umpamakanlah, kita kurangkan harga harga unta ni, katalah dia dalam 7,000, ya. Kalau 7,000 maknanya dah 700,000. Oh, banyak. Satu nyawa dapat satu rumah, kan? Jadi nyawa orang beriman tu sangat tinggi nilainya. Sebab tu jangan pernah main-main dengan nyawa orang beriman. Syariat datang untuk menjaga, memelihara, memuliakan jiwa orang beriman. Maka tidak halal darah orang beriman untuk ditumpahkan. Haram hukumnya. Bahkan ia adalah min kabair, antara dosa besar, ya. Baik. Illa ayyasaddaqu, kecuali jika mereka ayyasaddaqu maknanya secara bahasa ialah kecuali mereka bersedekah. Tapi maksud dekat sini bukan bersedekah ni. Maksudnya ialah kecuali mereka memaafkan. Siapa yang memaafkan ni? Ahli keluarga kepada si mati yang dibunuh tu, ya. Jadi kalau mereka memaafkan, maka dia tu dah tak ada. Kenapa? Sebab kalau mereka dah memaafkan, maknanya dah tak ada dendam pada diri mereka, dah tak ada kemarahan, tidak ada maksud mereka untuk membalas lagi dan lain sebagainya. So insya-Allah dah aman. Tapi kalau mereka tidak maafkan, wajib diat. Ya, wajib diat. Dan nilai dia ialah, kalau Imam Syafi'i kata dalam satu pendapat beliau, senilai dengan 100 ekor unta. Itu tadi kita umpamakan, andai kata RM7,000 satu ekor unta, 100 dah 700,000. Kalau 8,000 maknanya dah 800,000. Bukan sikit-sikit, ya. Illa ayasaddaqu, kecuali mereka memaafkan. Yang menarik dekat sini, Allah Ta'ala sebutkan maaf itu dengan bahasa sedekah, ya. Kenapa? Kerana tingginya nilai memaafkan itu. Jadi memaafkan itu seperti kita bersedekah untuk orang yang bersalah tadi.
ya, memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan ataupun dia tak sengaja, itu seperti kita memberikan sedekah yang sangat bernilai untuk dia. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Ya. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Ni misalkan macam ni. Misalkan yang dibunuh ni memang dia seorang yang beriman. Cuma dia ni berada dalam kalangan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Sehingga kan orang Islam, orang beriman tak tahu bahawa dia ni orang beriman. Akhirnya dia dibunuh. Maka dalam hal ini satu sahaja kafarahnya, iaitu tahriru raqabah mukminah, hanya memerdekakan hamba sahaya yang beriman sahaja, tidak perlu membayar diat. Kenapa tak perlu membayar diat? Kerana ahli keluarga dia masih kafir. Dia berada dalam kalangan orang-orang kafir. Dahulu ada seseorang yang bernama Harith bin Yazid, ya. Dia merupakan keluarga orang Quraisy. Konon dia ni tak mahu hijrah, dan dia bersama-sama dengan orang-orang kafir Mekah. Akhirnya dia dibunuh kerana sahabat Nabi ingat dia ni kafir. Rupa-rupanya dia beriman. Cuma dia ada dalam barisan orang-orang kafir. Atau mungkin dalam konteks sekarang ni, misalkan di negara orang kafir tak tahu bahawa dia ni sebenarnya Muslim, kemudian terbunuh dengan tidak sengaja, maka hukuman dia kalau kita ikutkan hukuman asal dalam Quran ialah tahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Itu sahaja, tidak ada perlu membayar diat lagi seperti kes pertama tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa in kana min qaumi bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ya. Kemudian, dan jika orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar dia kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya. Ini seandainya yang dibunuh ni mungkin dia bukan mukmin, dia bukan orang beriman, dia kafir, tetapi antara orang beriman dengan mereka ada perjanjian, ya, ada perjanjian damai, ada perjanjian tidak saling menyerang, ada perjanjian tidak saling membunuh, ya. Maka kita ni dengan orang bukan Islam yang sudah berjanji setia, misalkan di suatu negeri, di suatu negara, kita tak boleh kacau mereka. Jangan ingat, oh dia ni bukan Muslim, kacau lah. Oh, salah, ya, salah. Dalam Islam bukan semua kafir tu boleh dibunuh, ya, bukan semua kafir boleh dibunuh. Kafir yang boleh dibunuh tu hanya kafir harbi sahaja. Siapa dia kafir harbi? Orang kafir yang menyerang kita, orang kafir yang memusuhi kita, orang kafir yang menentang kita, menghalau kita, itu yang boleh. Kafir yang lain, orang bukan Islam yang lain, tak boleh, ya, tak boleh. Jadi jangan kita sampai salah dalam memahami, sebagaimana setengah orang, ya, yang ekstremis, mereka memahami ayat dengan sangat tekstual, sehingga kan mereka menganggap setiap orang bukan Islam tu mesti dibunuh. Ni orang-orang pelampau ni, orang-orang pengganas macam ni, itu tak boleh dalam Islam, ya. Jadi seandainya yang dibunuh ni berasal daripada kaum yang ada perjanjian orang Islam dengan mereka, maka walaupun yang dibunuh dengan tidak sengaja ni kafir, dua perkara tadi mesti dilakukan. Pertama, diat. Yang kedua, merdekakan hamba sahaya, ya. Baik, so macam mana seandainya tidak dapat melakukan dua perkara tadi?
Ya, nak memerdekakan hamba sahaya tak sanggup, nak bayar diat pun tak sanggup. Islam itu sentiasa memberikan alternatif. Ya, jadi Islam tu agama yang sangat fleksibel. Dia tidak kaku. Ya, Islam tu tidak kaku. Maka ada sentiasa hukum-hukum alternatif dalam Islam. So apa alternatif dia? Kata Allah, "Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah." Siapa yang tidak mendapatinya, dia tidak boleh dia dan dia tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya, maka fasyamu syahraini, hendaklah dia berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Tak boleh putus satu pun, mesti berturut-turut 2 bulan. 2 bulan dekat sini, 2 bulan qamariyah, ya. Taubatan minallah, ya, yang mana itu adalah taubat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dengan itu insya-Allah Allah Taala akan terima taubat dia yang telah melakukan pembunuhan tadi, ya. Allah Taala akan maafkan dia, ya, untuk mendapatkan taubat daripada Allah. Maka hadhil kafarat allati aujabaha Allahu 'alal qatil taubatan minallah 'ala ibadihi wa rahmatan bihim wa takfirun lima asahu ay yahsula minhum min taqsirin wa adami ihtirazin kama huwa waqi' kathiran lil qatil khata'an. Ya, jadi ini salah satu cara daripada Allah bagaimana supaya dia dapat bertaubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga kan apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu hukumnya ialah hukum yang terbaik. Kenapa? Kerana Allah itu Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Jadi ayat 92 tadi itu menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, ya. Jadi orang mukmin dia haram, tak boleh sama sekali melakukan pembunuhan kepada mukmin yang lain dengan sengaja. Tak boleh. Maka kalau dia melakukan, iman dia dah hilang. So kemungkinan berlaku membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh dengan tidak sengaja pun walaupun tak sengaja, tetap ada hukuman dalam Islam. Menunjukkan betapa tingginya nilai nyawa seorang yang beriman tu, ya. Baik, ayat 93 Allah Taala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Ini balasan kepada orang lain yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ya. Pada ayat ni Allah Taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Bukan dia tak sengaja, dia sengaja. Maka fajazauhu jahannamu khalidan fiha, balasan untuk dia ialah neraka Jahannam dan kekal dia di dalamnya. Dalam memahami ayat ini ulama ada berbeza. Ada pendapat setengah daripada kalangan ulama mengatakan bahawa tak ada taubat bagi dia, menunjukkan betapa besar dosanya. Tapi pendapat majoriti ulama bahawa seorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja masih tetap dia boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia tetap boleh keluar daripada api neraka Allah Ta'ala tadi. Walaupun pada ayat ini disebut khalidan, ni maksudnya bukan kekal buat selama-lamanya kata para ulama kalau dia bertaubat, tetapi menunjukkan masa yang sangat-sangat lama, ya. Jadi orang yang melakukan pembunuhan masih ada pintu taubat untuk dia, ya, masih tetap ada. Tetapi dosa membunuh ini sungguh sangat berat. Maka kalau dia tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka neraka Jahannam Allah Ta'ala lah untuk dia, ya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Ta'ala murka kepada dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Allah jauhkan rahmat Allah Ta'ala daripada dia.
wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan bagi dia azab yang sangat besar. Waliyadzubillah, ya. Maka kita sebagai orang beriman, jangankan membunuh orang mukmin yang lain, menyakiti hatinya, menyakiti fizikalnya pun tak boleh. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sebenar itu ialah orang yang mana selamat muslim yang lain daripada lisan dan tangan dia. Jadi yang dikatakan muslim itu ialah seseorang yang menjaga lisannya sehingga tak menyakiti orang lain, yang menjaga tangannya sehingga kan tak menyakiti orang lain, ya. Maknanya kalau ada orang yang suka menyakiti orang, apatah lagi sampai ke tahap membunuh orang, maka sungguh dia bukan lagi seorang muslim, sungguh dia bukan lagi seorang mukmin yang sebenar. Walaupun secara identitinya mungkin dia muslim mukmin, tapi hakikatnya dia bukan lagi muslim dan mukmin yang sebenar-benarnya dalam penilaian Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada perkara ini, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai Allah Taala jadikan kita melakukan pembunuhan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan sampai berlaku dalam hidup kita. Waliyadzubillah. Ya, sebab itulah salah satu amalan ahli syurga yang Allah Taala sebut dalam Quran, al-kadhimin al-ghaidh, orang yang sentiasa mengendalikan marahnya. Pembunuhan itu biasa berlaku kerana marah yang tak dapat dikontrol. Maka salah satu kunci nak masuk pintu syurga tu kontrol marah, kendalikan marah kita. Kerana kalau kita dapat mengendalikan marah kita, kita telah selamat dari banyak keburukan, banyak dosa, termasuk melakukan pembunuhan. Kerana orang-orang yang melakukan pembunuhan selalunya kerana dia marah, kemudian dia tidak dapat mengendalikan marah tersebut, akhirnya dia bunuh orang lain. Waliyadzubillah. Mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.